Al-Hidayah 1436 ke 1437 Hijriah menemui anda. Nantikan ensiklopedia tokoh-tokoh Sri Kandi Islam dalam Al-Hidayah 2015 seketika nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton Al-Hidayah? Masih ingat ke perkongsian Al-Hidayah yang lalu? Kini, tampil lebih segar, Al-Hidayah meneruskan kembara menerobos ke 1400 tahun yang lalu dengan mengangkat nama-nama Sri Kandi Islam yang pernah memperjuangkan agama kita. Dan saya, selaku pengemudi Al-Hidayah baru, salam kenalan dari saya. Penonton, kerjaya sebagai pasukan armada laut bukanlah sesuatu yang mudah, terutama sekali bagi mereka yang bergelar wanita. Penuh dengan cabaran, namun inilah yang dipikul oleh wanita ini. Biarpun zaman telah berlalu, namun beliaulah wanita terulung yang pernah menyeberangi laut dan terpilih salah seorang pasukan armada laut untuk menentang Empire Byzantine di Rom. Siapakah beliau? Benarkah permintaannya turut didoakan Nabi Muhammad SAW? Nantikan kisah selanjutnya bersama Ustaz Zul Ramli Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita akan memfokuskan pada kali ini wanita syurgawi yang kita akan lihat perjalanan hidupnya, dan orang yang kita pilih untuk kita bincangkan dan kita ambil pengajarannya adalah seorang sahabiyah yang terkenal atau dipanggil sentiasa dengan gelaran Ummu Haram. Kalau melihat kepada nama sebenar beliau adalah Mulaikah binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghannam bin Adi bin Nazar Al-Ansariyah An-Najjariyah. Wanita yang hebat ini adalah tergolong dalam golongan orang yang awal-awal daripada golongan Ansar yang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah menyatakan bahawa kerana beliau tinggalnya di Quba, dan kita tahu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka Rasulullah telah terlebih dahulu tinggal selama beberapa hari di Quba, dan pada saat itulah Rasulullah dapat melihat bagaimana kehebatan, dan Rasulullah sangat menghormati Ummu Haram binti Milhan, yang Rasulullah bukan sekadar kepada Ummu Haram tetapi pada seluruh keluarga Milhan. Telah kita melihat dan mendengar beberapa pujian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga ini. Dan beliau juga, untuk pengetahuan kita, merupakan isteri kepada, sekiranya kalau kita tengok dalam ilmu hadis, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan terkenal daripada golongan Ansar adalah Ubadah bin Samit. Beliau merupakan isteri kepada Ubadah bin Samit. Sesuatu yang menarik lebih untuk kita hayati pada saat ini adalah Ummu Haram ini adalah merupakan orang yang merupakan mahram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita lihat dalam ilmu hadis, kita dapati ada keadaan dan masanya bila Rasulullah pergi ke Quba, Rasulullah pergi dan kemudian Rasulullah boleh bersama, dan kemudian maksudnya diberi hidang makan oleh Ummu Haram, dan Rasulullah tinggal di sana dengan Anas dan juga Ummu Haram ini. Kenapa? Menurut Imam Nawawi, sama ada hubungan itu adalah kerana ibu saudara susuan, ataupun di peringkat awal tadi saya katakan bahawa namanya yang kemudian kepada Al-Ansariyah An-Najjariyah. Maka Imam An-Nawawi berkata, sesungguhnya ibu kepada Abdul Muttalib adalah daripada golongan Najjar yang datang daripada Madinah. Maknanya sama ada ia adalah daripada jalur ibu saudara atau nenek saudara, maka ianya berhubung dan merupakan mahram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan As-Sabiqun Al-Awwalun yang awal memeluk Islam, beliau meriwayatkan beberapa hadis. Anas bin Malik mengambil daripada beliau, beliau mengambil daripada Anas bin Malik,
dan kesemua ulama hadis ada meriwayatkan hadis daripada Ummu Haram ini, dan mengikuti semua perjuangan peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal melainkan Ummu Haram bersama dengannya. Dan apa yang menarik daripada kita melihat kehebatan yang ada pada wanita syurgawi ini, kita dapati bahawa beliau telah mendapat gelaran asy-syahidah, ya, gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi panggilan sesama mereka, ya. Mereka bila nak memanggil Ummu Haram, mereka memanggilnya dengan gelaran syahidah, yang kita tahu bahawa syahidah adalah maksud orang yang meninggal ataupun orang yang mati syahid, tetapi gelaran tersebut telah dapat olehnya saat beliau masih lagi dalam hayatnya. Kerana apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang perkara ini kepada beliau. Jadi kerana itu kita akan lihat bagaimana dan kenapa gelaran itu sampai, dan kemudian daripada gelaran itu dan gambaran latar belakangnya akan memberi impak kesedaran yang besar yang pastinya boleh kita ambil pengajaran daripadanya, insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi selepas daripada ini. Para penonton yang saya kasih sekalian, bertemu lagi kita, dan kita masih memfokuskan tentang sahabiah yang dipanggil sebagai syahidah, yang mana digelar sebagai Ummu Haram binti Milhan. Dan kita telah sebutkan tadi bahawa gelaran yang untuk seorang syahid tetapi diberikan semasa hayatnya. Apabila kita melihat kepada sejarah hidup beliau, kita akan mendapati betapa orang yang rapat dengan Nabi ini kerana hubungan mahram sebentar tadi. Kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, apabila Rasulullah pergi ke Quba, ya, dalam hadis kita tahu bagaimana Rasulullah pada masa-masa tertentu akan berjalan atau menunggang unta daripada Madinah terus ke Quba. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat sunat 2 rakaat. Dan banyak daripada masa Rasulullah berulang-alik ke Quba itu, maka Rasulullah akan pergi kepada rumah Ummu Haram. Ini seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Pernah satu ketika, kata Anas bin Malik, ketika beliau bersama dengan ibunya Ummu Sulaim, bersama dengan Ummu Haram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu pada ketika itu. Dan cuba bayang, bila mereka membuka pintu, yang ada di muka pintu adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat tengah hari pada ketika itu, Rasulullah bertanya, siapa yang ada dalam rumah ini? Maka Anas, Ummu Haram dan Ummu Sulaim tampil dan menunjukkan mereka yang ada dalam rumah tersebut. Maka Rasulullah mengajak mereka melakukan solat pada ketika itu yang bukan merupakan solat fardu. Dan nak membayangkan kepada kita betapa rapat dan dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Anas bin Malik yang merupakan menjadi pembantu kepada Nabi selama 10 tahun, dan yang kita nak nampak adalah betapa rapatnya dan betapa kasihnya. Dan untuk kita melihat betapa kasihnya secara khusus antara Rasulullah dan Ummu Haram ini, dalam riwayat yang lain, yang riwayat ini diceritakan kepada dalam semua sunan kita, ya. Imam Tirmizi sebagai contoh mengkisahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi satu hari ke Quba. Kemudian seperti biasa beliau menziarahi Ummu Haram, dan pada ketika itu Ummu Haram bersama dengan Ubadah bin Samit. Maka bila sampai dan menjadi tetamu pada mereka, Rasulullah dilayan dengan begitu baik. Maka Ummu Haram telah menjamu Rasulullah makanan, dan pada saat dijamu Rasulullah makanan tersebut, dan Rasulullah seperti duduk dengan orang yang sangat beliau rapat dan rasa sayang kepadanya. Maka dikatakan dalam riwayat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu selepas makan makanan yang disediakan tersebut bersandar. Dan ada riwayat yang menceritakan bahawa bersama dengan Ubadah bin Samit dan juga Ummu Haram, maka Rasulullah duduk berbaring pada ketika itu dalam keadaan Ummu Haram menyeka-nyeka dan membelai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur pada ketika itu. Dan dalam keadaan tertidur itu, mereka semua hanya melihat wajah Rasulullah yang mulia dalam keadaan tidur daripada keletihan seorang pemimpin yang duduk dalam rumah mereka pada ketika itu. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Dan Rasulullah terbangun daripada tidur dalam keadaan Rasulullah tersenyum, dan senyuman yang sangat manis itu, dan kemudian terkeluar, ya, ketawa yang
ketawa kecil daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Haram melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau ketawa dan bangun daripada tidur dan ketawa dalam keadaan yang begitu manis, ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah berkata, "Aku melihat dalam mimpiku bagaimana orang-orang yang memperjuangkan agama ini dan berjuang pada jalan Allah," kata Rasulullah, "ibarat seorang raja yang dilayan dengan begitu indah, begitu gemilang layanan yang Allah berikan kepadanya di hari akhirat." Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah orang yang berjuang bukan di atas daratan, tetapi mereka menjelajah ke tempat yang lain menggunakan kapal laut pada ketika itu. Dan tentu sekali pada ketika itu, kalau kita berada di samping Rasulullah, tidak ada lagi pada saat itu teknik peperangan di kalangan orang Arab menggunakan teknik peperangan di medan pertempuran dan lautan menjadi medannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perkara ini. Maka lantas pada ketika itu, ya, penonton yang saya kasih sekalian, Ummu Haram bila mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkata pada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau doalah kepada Allah agar aku tergolong dalam golongan itu, ya Rasulullah." Artinya, golongan yang berjuang di jalan Allah, yang melakukan jihad, bukan hanya daratan sebagai batasan, tetapi lautan seperti yang dilihat oleh Rasulullah dalam mimpi baginda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengangguk pada ketika itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada pembaringannya dan Rasulullah melelapkan matanya. Dan pada ketika itulah, ya, diceritakan dalam riwayat tersebut, Rasulullah setelah agak lama dalam keadaan lenanya terbangun sekali lagi, dan kali ini Rasulullah bangun dalam keadaan senyum seperti tadi, dan dalam keadaan Rasulullah ketawa, dalam keadaan gembira pada ketika itu. Dan sekali lagi ditanya oleh Ummu Haram tentang peristiwa tersebut, maka diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Haram, "Sesungguhnya engkau adalah minal awwalin." Wahai Ummu Haram, engkau ada dalam gambaran yang Allah tunjukkan aku dalam mimpi tadi. Maka Ummu Haram mendoakan, sekali lagi minta Rasulullah agar doakan. Maka Rasulullah mendoakan agar Ummu Haram bersama dalam kumpulan tersebut. Kerana itulah, kemudian daripada itu, orang menggelar Ummu Haram sebagai syahidah. Artinya orang yang pulang dilayan oleh Allah ibarat raja yang gilang gemilang, kerana mereka berjuang dan tidak ada perkara yang membataskan perjuangan mereka. Kita melihat, ya, rakan penonton yang dikasihi sekalian, perkara tersebut berlaku nun di zaman Rasulullah. Tetapi pada saat pemerintahan Sayyidina Uthman bin Al-Affan, pada ketika itu gubernur daripada Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb, yang menjadi gubernur pada ketika itu, telah memberi cadangan kepada Sayyidina Uthman agar Sayyidina Uthman membenarkan mereka untuk meluaskan jajahan. Dan agak ganjil pada kali ini, kenapa? Sebab peluasan jajahan tersebut terpaksa menggunakan lautan. Maknanya orang Islam, tentera Islam terpaksa menyediakan armada pada ketika itu, armada lautan untuk menyerang pulau yang pada hari ini kita kenal sebagai kepulauan Pulau Cyprus. Dan pada ketika itulah, bila sampai berita ini, orang yang pertama menyahut daripada perancangan tersebut adalah Ummu Haram, untuk membenarkan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan tentang beliau. Maka pada ketika itu, Ummu Haram telah bersama dengan armada tersebut sebagai kelompok yang pertama, dan oleh kerana orang-orang Byzantine tidak menjangka pun pada ketika itu bahawa umat Islam punya armada yang kuat daripada lautan untuk menyerang kepulauan mereka, pulau mereka, maka pada saat itulah Ummu Haram duduk di atas kapal tersebut, bagaimana membelah lautan dengan ombak yang begitu kuat, tetapi seorang wanita yang cekal hatinya berada pada ketika itu, yang dilihat di hadapannya adalah Pulau Cyprus untuk dia pergi. Dan kemudian beliau menjejak langkah bersama dengan tentera Islam yang lain, dan pada saat itulah Cyprus telah tunduk di bawah pemerintahan Islam. Dan pada saat inilah diceritakan bahawa ketika beliau menaiki kenderaan bersama dengan suaminya Ubadah bin Samit, berlakulah satu bencana pada ketika itu, satu malapetaka nak membuktikan bahawa dalam saat ketika untuk menguasai Cyprus itu, maka berlakulah satu keadaan di mana pada ketika itu kenderaan yang ditunggang oleh beliau telah jatuh
dan kemudian dengan sebab itu di tempat itulah juga beliau telah mencapai apa yang dikatakan sebagai syahid untuk menyesuaikan dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat dalam mimpi baginda, betapa layanan bagi golongan syuhada, dan dia termasuk dalam golongan syuhada tersebut. Para penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita mendapati bahawa peristiwa itu telah menyebabkan sehingga pada hari ini sebuah masjid telah dibina atas nama Masjid Ummu Haram di Cyprus, dan kemudian makamnya telah diadakan di sana, dan diceritakan bahawa sejak daripada zaman berzaman sama ada oleh orang-orang Islam yang pergi ke sana akan menziarahi makam tersebut, ataupun makam ini telah disebut sebagai makam wanita yang baik oleh orang yang tidak Islam juga akan mendapat melihat dan menyaksikan makam tersebut. Kita akan dapat lihat betapa Ummu Haram menggambarkan kepada kita perjalanan yang jauh sebagai dorongan ataupun pelengkap kepada semua siri-siri peperangan dan jihad yang dilakukan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa cekalnya seorang wanita, betapa wanita syurgawi yang kita gambarkan pada kali ini adalah seorang wanita yang daratan tidak menjadi batasan, tetapi bahkan lautan lepas itu menjadi impian dan cita-citanya demi untuk mengangkat kalimah La ilaha illallah, dan kalimah La ilaha illallah itu bersemadi bersamanya dengan bumi yang telah diislamkannya. Kita telah melihat gambaran hebat wanita soleha ini, dan bagaimana kita nak mengaitkannya dalam kehidupan seharian kita. Untuk menjawabnya, kita bertemu sebentar nanti. Alhamdulillah, sudah jauh Ustaz membawa kita mengembara hingga ke Pulau Cyprus. Kenallah kita siapa Ummu Haram yang dimaksudkan tadi. Beliau sesungguhnya bukan sebarang wanita. Cuba kita bayangkan sekiranya ada susuk wanita sepertinya di zaman kita sekarang ni. Subhanallah. Moga kisah Ummu Haram dapat dijadikan panduan buat semua muslimah kini. Banyak lagi kisah Ummu Haram yang ingin Al-Hidayah kongsikan. Teruskan bersama kami di Al-Hidayah seketika nanti. Alhamdulillah, para penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita sedang memfokuskan tentang wanita salihah, seorang sahabiah Ummu Haram yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan yang terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibuktikan bukan sekadar dengan kata-kata seperti ini, tetapi masya-Allah mempersiapkan dirinya pada semua siri peperangan bersama dengan Rasulullah. Dan kemuncaknya adalah bagaimana yang digambarkan oleh Allah kepada Rasulullah dalam mimpi baginda, dan kemudian menjadi kenyataan pada selepas 27 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kita boleh ambil para penonton yang saya kasih sekalian, kita sedap mendengar, kita seronok mendengarnya, tetapi marilah kita mengambil daripada seorang wanita biasa. Kita juga ramai di kalangan kita ada pada kalangan golongan wanita yang boleh mengambil, kerana mungkin kalau kita berkata berjuang hatta sampai membelah lautan, itu kerja orang laki-laki. Tetapi kita tengok bagaimana Ummu Haram telah membuktikan kepada kita semangat yang ada dalam diri, kualiti dalam diri untuk menjadi seorang pejuang tulen itu ada dalam dirinya, dan semangat itulah yang kita kena terapkan dalam diri kita. Mungkin kita jadi seorang ibu, tetapi seorang ibu yang punya semangat juang dalam hati seperti Ummu Haram. Mungkin kita sebagai seorang penuntut pada saat ini, tetapi seorang penuntut yang mempunyai semangat jihad seperti Ummu Haram, sebagai isteri atau sebagai apa sekalipun. Artinya seorang yang bangkit bukan sebagai orang yang tewas, lemah dan kalah, tetapi bangkit dan bangun sebagai seorang mujahidah dan pejuang. Ummu Haram boleh menjadi seseorang yang boleh kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Kemudian di permulaan tadi saya gambarkan betapa bukan hanya beliau, tetapi masya-Allah kepada Anas bin Malik yang merupakan anak saudara beliau, bagaimana saudara dan adik-beradiknya yang lain, bagaimana ayahnya yang pada ketika itu. Artinya Ummu Milhan bukan seorang yang tampil secara individu, tetapi keluarganya tertinggal ke belakang. Dalam kita nak membangunkan agama, dalam kita nak menjadi seorang guru, dalam kita nak menjadi seorang da'i, dalam kita nak menjadi seorang juara dalam menegakkan agama,
Ummu Haram mengajarkan kepada kita bagaimana asas struktur keluarga itu dijaga dengan sebaik-baik yang mungkin. Bagaimana ketikanya datang tetamu, beliau boleh menyediakan makanan dengan tangannya sendiri. Ini menunjukkan betapa struktur asas yang diasas dan dibina oleh Ummu Haram itu satu perkara yang sangat baik untuk kita jadikan teladan. Artinya, bina keluarga kita, susun keluarga kita, cantikkan keluarga kita, bukan hanya kita seorang-seorang yang dianggap sebagai mujahidah, tetapi kesan daripada perjuangan itu dapat dirasai oleh orang-orang yang bersama dengan kita. Dan yang paling pasti, dari apa yang kita lalui, apa yang kita dengar, apa yang kita baca tentang Ummu Haram, adalah seorang seperti keseluruhan para sahabat yang lain, yang tidak ada dalam hati dan diri mereka melainkan perasaan sayang yang sangat mendalam kepada Rasulullah. Cuma bertuahnya Ummu Haram, Rasulullah berbaring di atas ribanya. Bagaimana kepala Rasulullah yang mulia itu berada di atas ribanya. Bagaimana Rasulullah SAW yang mulia itu berada di atas ribanya dan kemudian beliau boleh menyentuhnya kerana kedudukan mahramnya. Tetapi yang pasti untuk kita ambil teladan bersama-sama adalah bagaimana perasaan sayang yang terus mendalam ada dalam diri, dan perasaan mendalam inilah terhadap Rasulullah, perasaan sayang yang mendalam ini terhadap Rasulullah itulah yang menjadikan rupanya mereka menjadi pejuang yang begitu hebat, seorang ahli ilmu yang begitu hebat, dan para pembina keluarga yang begitu utuh. Semoga daripadanya kita mendapat banyak pengajaran, dan Ummu Haram adalah tokoh yang kita terus kekal, kenang, pelajari dan jadikan teladan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, Ummu Haram seakan menceritakan kepada kita tentang wanita mulia yang tak pernah putus asa dalam membuat kebaikan. Itulah Ummu Haram. Pun begitu, adakah kita semulia itu? Cuba kita bayangkan, kalau Ummu Haram masih hidup sekarang, adakah kita akan jadikan dia idola kita dan menggantikan idola-idola yang lain? Renung dan nilai kembali. Mengakhiri episod pertama Al-Hidayah dengan menyedekahkan Al-Fatihah buat Sri Kandi ini, Ummu Haram. Buat semua penonton Al-Hidayah, teruskan bersama kami minggu hadapan. Pesan saya, beragam muslimah namun jadilah kita yang santun juga solehah. Assalamualaikum, jumpa lagi. Hidup ini ujian, markah atau balasan di akhirat nanti. Jadi setiap orang daripada kita akan dapat exam paper berbeza.